Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis muayasah Al-Quran. Dan dalam muayasah Al-Quran ini kita sama-sama dapat menghayati bacaan-bacaan Al-Quran dan kefahaman supaya kita dapat menghayati dan beramal dengan apa yang telah kita faham daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan tadi oleh pelajar ayat daripada 109 sehinggalah 115. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, warga Marsah dan pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 109 sehingga 115 ini, tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang dikasihi Allah, dia memberi gambaran kepada kita perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang ahli kitab. Orang yang beriman diberi gambaran yang cantik-cantik, mulik-mulik. Manakala orang ahli kitab adalah sifat-sifat, diberi gambaran sifat-sifat negatif. Saya tak akan baca lagi ayat tersebut, melainkan saya akan baca hanya sedikit sahaja. Yang pertama adalah ayat 110 yang memberi gambaran kepada kita bahawa orang Islam, orang yang beriman itu adalah khaira ummah, sebaik-baik ummah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah gambaran untuk orang yang beriman. Cuma dalam gambaran ini adalah untuk kita mendapatkan gelaran khairu ummah, kita perlu beberapa perkara yang ada pada kita yang kita amalkan. Yang pertama adalah beriman. Beriman kepada Allah. Dah banyak dah gambaran beriman kepada Allah. Di antaranya tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai ke akhirnya, dan juga ada di dalam surah Al-Anfal menggambarkan keimanan yang dituntut oleh Islam. Keimanan yang macam mana yang dituntut oleh Islam adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inilah tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar, gambaran iman yang dituntut oleh Allah adalah seperti apa? Seperti dia kata, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iman yang benar adalah memberi satu kesan kepada jiwa kita. Apabila kita mendengar disebutnya nama Allah, hati kita akan bergetar, wajilat, bergetar. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka iman kita semakin bertambah. Dan orang-orang yang seperti ini semakinlah dia bertawakal kepada Allah. Itu adalah gambaran iman, puan-puan, tuan-tuan dan pelajar-pelajar sekalian. Itu yang pertama yang perlu ada kepada kita. Yang kedua adalah al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf adalah mengajak kita sendiri sebelum kita mengajak orang lain. Tadi kita beramal, dengan amal yang soleh. Lepas itu kita mengajak orang lain melakukan perkara yang baik.
Dan juga diri kita terutamanya, kita melarang, menahan diri kita melakukan kemungkaran, dan juga kita berdakwah, berjihad, mengajak orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran. Itulah tugas-tugas kita untuk kita diberi satu madah, satu pujian daripada Allah, khairu ummah. Jadi puan-puan, tuan-tuan, untuk kita mendapat madah dengan khairu ummatin, ada lagi ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang mukmin adalah daripada ayat 13 sehingga 15. Yang kita di antaranya adalah beriman. Yang pertama, ciri-ciri khairu ummatin adalah mesti beriman seperti yang digambarkan tadi. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah salat. Yang keempatnya adalah melakukan beramal saleh. Beramal saleh. Dan yang seterusnya adalah yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan dan beramal amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang untuk melakukan kemungkaran. Maka inilah ciri-ciri yang perlu ada kepada orang mukmin untuk kita mendapatkan gelaran khairu ummah yang Allah telah berikan kepada orang mukmin. Maka di sini Allah jelaskan di dalam ayat 113 dia kata laisu sawa, tak sama. Orang Islam tadi, orang mukmin tadi yang telah diberi gelaran khairu ummatin tak sama dengan ahli kitab. Adakah ahli kitab dapat gelaran khairu ummah? Tidak. Kerana dia kata tak sama ummah qaimah. Yang qaimah mustaqimah, senantiasa istiqamah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ikut sunnahnya. Mana boleh sama dengan orang Yahudi? Tak sama. Tak sama dengan ahli kitab. Manakala penjelasan kenapa tak sama dengan ahli kitab adalah pada ayat 11 dan 12. Saya tak akan bacakan ayat itu kerana waktu telah mencemburui kita. Cuma kita nak beri gambaran ayat 11 sehingga 12 adalah gelaran kepada ahli kitab. Yang mana ahli kitab itu diberi gelaran oleh Allah zillah hina. Gelaran zillah, gelaran inhizam, gelaran ghadab, gelaran tidak la yunsaruna, tidak mendapat kemenangan. Itu ada sebab-sebabnya. Kenapa mereka itu diberi gelaran yang negatif oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang Islam yang diberi gelaran khairu ummah. Kita tahu tadi orang Islam diberi gelaran oleh Allah khairu ummah kerana beberapa ciri tersebut. Dan begitu juga Allah memberi gelaran kepada ahli kitab kerana perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak baik. Walaupun tidak secara keseluruhan, tidak semua orang ahli kitab itu adalah melakukan perkara-perkara yang negatif dikata, tetapi kebanyakannya, majoritinya, mereka itu adalah fasik dan tidak beriman kepada Allah. Hatta sehingga hari ini tuan-tuan, puan-puan, mereka selalu menghina orang Islam, selalu menghejek, selalu menghalang orang Islam melakukan kebaikan. Contohnya lihat puan sendiri tahu di Palestin, memfitnah. Kita pun tahu sebelum ini selalu memfitnah, lepas tu menuduh yang bukan-bukan kepada orang Islam. Apatah lagi dia telah menyelewengkan fakta ayat-ayat Allah. Mereka juga telah menuduh Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan sendiri, pelajar-pelajar tahu bahawa orang Yahudi, orang ahli kitab ini selalu menghina Rasulullah. Dan banyak lagi yang telah dilakukan oleh orang Yahudi itu seperti membunuh Nabi. Mereka itu membunuh Nabi. Mereka itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Islam. Mereka itu juga tidak beramal soleh, selalu menghalang kita untuk beramal soleh. Sebab itu apabila mereka itu
melakukan perkara-perkara yang keji, yang tidak baik itu, maka Allah beri gelaran-gelaran yang negatif seperti yang tadi, seperti zillah, kehinaan. Zillah itu dalam bahasa Arab dia punya maknanya adalah faqdu sultah, kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa apabila kalah berperang dengan orang Islam dan sebagainya. Jadi oleh kerana masa kita senantiasa mencemburui kita, maka kita dapat sekarang membezakan di antara orang mukmin yang diberi gelaran oleh Allah khaira ummatin dan juga orang Yahudi yang Allah murka pada orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab-sebab yang tadi. Orang ahli kitab ini dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab-sebab yang tadi. Maknanya sifat-sifat az-zillah tadi, inhizam, kalah, tidak percaya kepada Allah, kafir, fasik, munafik, itu adalah dah sebati dengan sifat-sifat mereka. Jadi oleh kerana itu marilah kita bersama-sama melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tadi, yang mana kita perlu beriman kepada Allah, kita beramal soleh, kita amal ma'ruf nahi munkar, kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi untuk pengakhirnya saya akan mengakhiri majlis dengan kata-kata falsafah yang telah dinyatakan oleh penulis kitab rujukan saya adalah Tafsir Al-Munir. Pengarangnya telah kita maklumi adalah almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia dinyatakan pengajarannya kat sini adalah dikata apa? Indah sekali pengajarannya, tuan-tuan, puan-puan dan pelajar-pelajar sekalian. Dan kita kata di dalam, kalau kita belajar dalam ayat-ayat ahkam, dia kata ma tursyid ilaihil ayat. Apa petunjuk ayat yang kita ambil lain daripada yang nyata dijelaskan di dalam ayat tadi? Secara falsafahnya, tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar, saya bacakan bahasa Arabnya, fala qimah lihayatin, tak ada nilai, tak ada makna dalam kehidupan ini, duna aqidatan sahihah, tanpa adanya aqidah, keimanan yang sahih. Maknanya kehidupan kita ini tak ada makna kalau kita tidak ada akidah yang benar, iman yang benar. Tak ada makna. Itu satu. Falsafah yang kedua, wala madaniyah. Madaniyah ni wala hadara. Tidak dikatakan seseorang itu bertamadun. Kita selalu kan mengatakan zaman ini zaman moden, zaman ini zaman tamadun. Tapi dekat sini dikatakan la madaniyah wala hadara dunal amal as-salih. Orang yang tidak beramal salih, tidak ada yang namanya tamadun. Dengan kata lainnya, orang yang tidak beramal saleh adalah orang yang tidak bertamadun. Itu satu. Begitu juga dikatakan orang yang dikatakan tidak bertamadun juga apabila orang itu tidak memerangi wa muharaba alwanil fasad. Tidak memerangi bentuk-bentuk warna-warni fasad, kerosakan dekat bumi ini. Maka untuk kita mendapat gelaran khairu ummatin, marilah kita sama-sama beramal soleh dan kita mengajak orang lain beramal soleh. Begitu juga mari kita sama-sama menahan diri kita daripada kemungkaran, melarang orang lain juga melakukan kemungkaran. Dan apabila kita melihat mungkar, maka kita wajib menahannya. Jadi sampai di sini sahaja. Apa yang salah, saya minta maaf. Apa yang benar, marilah kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.